Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman 'alaihi wa alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita rafaqkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil masa sikit untuk sama-sama mengimarahkan, menghidupkan balik kita punya majlis ilmu secara fizikal. Nampak ramai PKP lagi ni uh, dia warming up balik tu dah ambil masa sikit. Tapi kadang-kadang kena duk terfikir juga pasal takut kita terlepas pandang ada benda yang bagus, kita sebut sebagai normal baharu ni. Ada benda yang bagus yang kita ambil muhasabah daripada PKP dan kita patut teruskan. Contohnya, orang tak sihat tak payah datang surau, tak payah datang masjid. Itu memang Islam ajar pun. Yang tak sihat nak datang juga pasal apa? Dia hujan pun dah tak payah datang dah. Dia menyusahkan kat orang. Apatah lagi kalau ada penyakit merebak kan. Kalau ada penyakit yang boleh merebak dekat orang lain. Sama juga anak sakit tak payah pergi sekolah lah. Tapi dulu kalau sakit demam kadang-kadang kena sindir. Ya ke demam? Ataupun malah pergi sekolah. Sekarang dah takut. Orang demam datang sekolah takut. Itu betul. Itu betul. Kita ada benda yang normal baharu ni betul. Tak payah bersesak-sesak. Bila Islam ajar suruh kita bersesak-sesak? Pasal malam yang ajar macam tu. Yang bersesak-sesak ni, Islam tak suruh bersesak. Yang suruh rapatkan saf, itu sampai masa kita betulkanlah balik. Jangan sampai normal baharu terus sembahyang jauh-jauh ni. Ataupun hari Jumaat dah 2-3 kali Jumaat kita boleh solat di even di surau-surau Jumaat pun. Itulah kadang-kadang kita tengok. Saya tak perasan, takut saya seorang tak perasan. Kita pergi surau sekarang dah tak payah pakai mask Ada perkeliling ke? Dah ada. Dah ada yang kata tak payah. Bukan kata tak apa ke tak apa tu, tapi ada tak yang kata tak payah dah pakai? Belum lagi kan? Tapi saya tengok 95% bukan kat surau. Dekat mana-mana 99% dah tak pakai. Saya masih cuba untuk patuh lagi benda-benda yang tak ada masalah tu. Kita mudah-mudahanlah kita dah makin baik dah, makin lama makin baik. Tapi bila pergi ke surau Jumaat, kita ada limit, ada had. Dan masjid pun sebenarnya walaupun ada sebahagian kita kata dibenarkan walk in, lepas tu boleh jaga dengan hanya penjarakan sosial. Saya kebetulan pergi, tapi tak sebut masjid tak apalah kot. Saya pergi, kebetulan kita berada kat luar dan kita pun dekat taman kita pun dia dah bagi tahu gile-gile nak bagi, ialah kita pun nak raikan supaya lebih ramai dapat juga pergi solat Jumaat ni. Kebetulan saya ada kerja kat luar, pergi masjid, satu masjid saya rasa dengan siap ada MBSA, peronda, ada rela yang jaga. Tu bagus tu, untuk keselamatan bagus. Tapi bila sampai tu dia kata kena dengan permohonan dan kelulusan. Jadi yang tak ada kelulusan sila balik. Sila balik. Saya sebut perkataan tu sila balik, bukannya tak dibenarkan masuk. Pergi dekat yang dekat sikit dalam 1-2 kilometer tu surau Jumaat pun dengan permohonan. Lagi terpampang dia pengkhususan kepada ahli qaryah. So kita ni pasal ada kerja tak boleh lah. Pergi ke masjid Jami', masjid besar. Masjid besar ni rasanya ribu-ribu boleh masuk kot. Dengan laman dia lagi, atas parking lot pun boleh solat kalau nak solat. Tapi keliling gate bergari dengan rantai. Dan semua pintu masuk ada rela jaga untuk halau balik.
untuk halau balik. Ironi ni apa ironi ni yang pelik lah, pelik, terbalik. Sebab sebelah masjid ada banyak kedai makan tanpa penjarakan sosial. Dan ramainya adalah makhluk lelaki. Pada waktu khutbah Jumaat, pada waktu solat Jumaat. Jadi bukan nak komen, nak komplain apa. Kita risau takut terbawa-bawa normal ni. Sebab kita dulu kita makan kat kedai waktu orang khutbah pelik. Tapi bila dah 3-4 bulan, lama-lama dah rasa okey, dah rasa. Lagipun dia punya ironik tu. Pergi ke situ kena halau balik, pergi ke sini disambut baik. Dan pergi ke sini macam-macam peraturan, pergi ke sini bebas. Boleh lepak, boleh bergelak, boleh apa. Tu kadang-kadang kena fikirkan baliklah. Tujuan kita adalah untuk menjaga daripada penyakit merebak. Bukan masjid punca penyakit merebak. Semua tempat. Kalau tempat lain boleh, masjid tak boleh, tu yang pelik tu. Itu yang jadi ironi tu. Ya. Kalau saya ingat masjid kita, pasal saya tak minggu ni kebetulan ada dekat luar, kawan-kawan duk hantar dibenarkan sembahyang sampai atas rumput tu saya rasa okey lah kot. Ya. Janji kita patuh penjarakan sosial, apa yang kita nak jaga daripada penyakit merebak tu, saya rasa okey lah. Benarkanlah kot. Ya. Apatah lagi kalau bezanya jauh sangat daripada tempat-tempat yang kita kata tak sesuai berada pula pada waktu-waktu tu. Saya akhirnya berhenti kat surau. Surau Petronas, surau apa ni dia buka lah. Dan kita orang sembahyang kat situ tak ada penjarakan dah. Sebab ramai semua duk pergi ke situ. Kena halau tadi semua pergi ke situ. So tak tercapai juga sebenarnya. Tak tercapai. Baiklah benarkan masuk sembahyang tepi pagar masjid pun boleh. Lebih baiklah rasanya pasal dah ruang luas. Kita bukan komplain, komen kat siapa-siapa. Cuma sekadar realiti yang kita rasa gitulah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita sambung sikit je. Ambil masa kesempatan yang ada kita ni untuk sambung. Sebenarnya kita berhenti bab 8 hari tu. Bab 8 tu fitrah ditentang jangan, ditatang jangan. Sebenarnya bagus live ni. Saya tak tahu, tak sempat nak check lagi buat. Kita boleh dalam 5-60 orang paling maksimum dalam surau. Yang kuliah maghrib kita masa live hari tu 2000 lebih saya rasa. Maknanya kita boleh berkongsi lebih ramai. Ya. Dan mudah-mudahan manfaat tu dapat diambil oleh kita semualah. Ada je kalau nak tengok dari sudut yang negatif ada je. Ada orang kata kalau live ni entah ya ke tidak ada depan skrin tu kan. Ya, dengar ke tidak ke apa ke. Kalau nak buruk sangka tak payah banyak benda, boleh je buruk sangka macam-macam. Ya. Kita lebih baik kita baik sangka. Baik kita bersihkan hati kita. Alright. Saya nak skip sikit yang bab ke-9 tu, bab ke-9, 10, 9, 10 berapa sebab yang ni dah bab yang ke 13. Tapi sikit je, nak ambil sikit je. Kita pasal sentuh tentang ciri-ciri ataupun fitrah lelaki dan wanita itu. Kemudian ada sambungan sikit fitrah wanita yang disebut oleh Imam Al-Ghazali. Hari ni tak ramai ke memang tak dibenarkan lagi orang perempuan? Belum benarkan lagi. Diskriminasi juga tu nampak tu. Sebab mungkinlah, saya tak tahu, mungkin KKM kata orang perempuan lebih berjalan depan kita pun dah merebak dah penyakit. Mungkinlah. Kita tak berapa tahu sangat yang dia punya fakta dia tu. Tapi kita pun share juga, alhamdulillah lah dapat sampai sama-sama. Ni sifat-sifat wanita, isteri kena tahu, suami pun kena tahu. Dalam kitab Muhimmah karangan Syekh Al-Fatani, dia sebenarnya kitab Muhimmah ni kalau baca keseluruhan dia
orang perempuan tak berapa suka dengar. Pasal dia kitab yang bercakap, yang ditulis oleh orang lelaki, dan dia bercakap banyak tentang teguran kepada orang perempuan. Tapi kita sebut dalam nada yang positif lah, dalam nada yang seimbang. Dan adalah tanggungjawab suami yang disebut dalam tu. Cuma kita nak sambung fitrah orang perempuan. Imam Ghazali, dia nukilkan daripada Imam Ghazali. Imam Ghazali kata ada 6 sifat ataupun fitrah. Dia fitrah. Sifat ni sifat fitrah orang perempuan. Kalau orang perempuan ada sifat ni sebenarnya biasa. Tapi kita nak jadi isteri nak jadi isteri solehah, kita suami pun kita nak isteri solehah, seboleh-bolehnya kena urus sifat-sifat ni, kena kontrol sifat ni. Nombor 1, dia panggil ananah. Wanita yang mempunyai sifat ananah. Ya. Sifat ananah ni sifat wanita yang banyak mengeluh, banyak komen, banyak bokbeh nama dia. Banyak kritik. Ya. Macam-macam benda dia tak puas hati, macam-macam benda dia nak ungkit dalam hidup dia. Dan kalau kita jumpa wanita yang tak ada sifat tu, sebenarnya bonus lah tu, bonus. Mungkin masa PKP je kot perangai macam tu. Sebab sifat fitrah wanita tu memang dia, bila kajian-kajian dibuat pun, dia suka cakap banyak, dia suka sebut benda-benda yang remeh-remeh, benda yang kita kata tak berkaitan pun dia sebut juga. Padahal benda tu pada dia adalah satu fitrah, satu habit, satu perangai asal. Cuma kena urus. Kan kita dah sebut fitrah ditentang jangan, ditatang pun jangan. Ya. Ada je benda yang tak kena, ada je benda yang tak puas hati. Ya. Saya sebut dulu dia punya turutan ataupun bukan turutan, dia punya senarai dia, checklist dia. Satu, ananah dia panggil. Yang kedua, mannanah. Ya. Muka surat 193 kalau dalam buku tu. Mannanah. Sifat wanita yang ada sifat mannanah. Dia mannanah ni, dia suka mengungkit dan suka mengatakan dia lebih banyak berkorban ataupun dia lebih baik daripada suami dia. Dia ungkit benda-benda yang dia buat. Dan orang perempuan kalau tak mengungkit memang tak sah lah sebenarnya. Bila dia tolong apa-apa, dia pergi kerja, asal usulnya baguslah. Pasal semua wanita, semua isteri pergi kerja nak tolong cari rezeki tambah untuk keluarga. Tapi bila sampai satu masa dia jumpa kawan-kawan dia jumpa pula ada ustazah yang bagi tahu hadis, ya. Ustazah pun bagi tahu hadis tu je sempat, tak sambung lagi hadis lain. Dia bagi tahu hadis, hartaku, hartamu, hartaku. Itu ramai orang perempuan pegang falsafah tu. Harta suami adalah harta isteri. Sebab suami kena tanggung isteri. Harta isteri tak boleh jadi hak milik, tak boleh jadi hak suami. Suami tak boleh nak guna harta isteri. Tapi dia tak sambung habis. Kita cakap biar real lah, biar real. Tak nak belah pihak mana-mana. Ya. Masa kita pergi kerja, kita minta restu, minta izin suami. Sebab pergi kerja tanpa izin suami dah terang-terang haram. Ya. Pergi kerja minta izin suami untuk apa? Untuk bantu keluarga. Kalau keluar kerja untuk suka-suka, suami pula benarkan, dah boleh dah hidup. Dah selesa dah hidup. Tapi isteri kata, saya rasa nak pergi kerja lah, sajalah nak keluar-keluar jumpa orang. Suami benarkan. Maknanya suami ni dayus. Ya. Suami yang benarkan isteri pergi keluar rumah tanpa keperluan. Ya. Tanpa keperluan. Yang kita sekarang ni pasal sama-sama pergi bekerja, ada keperluan. Tapi untuk keluarga. Ya. Macam mana bila dah pergi kerja, lepas dapat gaji, ya, gajiku jua. Itu yang kadang-kadang jangan baca satu lah, jangan baca satu hadis. Dua-dua tu betul, dua-dua betul. Suami jangan ambil harta isteri untuk tanggung keluarga. Itu juga namanya suami yang tak bertanggungjawab. Ya. Suami tanggung keluarga guna duit isteri, tak bertanggungjawab. Ya. Suami yang tak minta duit isteri, yang tak kacau harta isteri, itu suami yang betul.
Tapi isteri pula bila dia ada harta, apatah lagi bukan. Kalau dia ada harta memang harta pusaka dia, harta apa itu solid. Ini harta yang dia pergi cari dengan izin suami. Tujuannya untuk bantu keluarga. Jadi akhirnya balik bagilah kat keluarga. Bukan bagi kat suami, bagi kat keluarga. Ya. Saya orang tanya macam mana nak urus pengurusan harta suami isteri. Saya kata yang terbaik apa pun harta isteri dalam rumah kumpul sama-sama. Nak uruskan portion ni itu sama-samalah berdua. Ya. Untuk tanggung anak, untuk tanggung makanan, pakaian, tempat tinggal, okey, suami kata dah cukup untuk yang asas, daruriyat. Kemudian yang lebih-lebih sikit hajiat ni untuk selesa, untuk top up. So suami kata itu kita guna duit 30% daripada gaji isteri, contoh. Sebab dah pergi kerja untuk bantu keluarga. Kemudian 70% duit lebih tu kita simpan. Sebab simpanan tu simpan untuk keluarga juga. Then suami kata cuma abang tak adalah duit nak bagi sayang pergi beli-beli barang-barang perempuan. Barang-barang perempuan ni orang lelaki tak reti beli. Sebab orang lelaki dia ingat satu je handbag. Tapi orang perempuan kata tak cukup, 7 tak cukup. Ya. Jadi kadang-kadang suami kata okey, ni gaji abang yang abang bagi dekat sayang untuk pergi beli barang-barang. Tapi abang tak ada. Dah habis dah buat bayar rumah, bayar ni. Duit simpanan yang 70%, sebab tu duit keluarga, kita ambil sikit 10% setiap bulan. Ayang ambil lah untuk ayang, contoh, ya, untuk beli apa-apa. Ya. Jangan duk fikir ini duit aku, ikut akulah. Itu masalah tu, bergaduhlah jadi. Fikir sama-sama tapi fikirkan harta keluarga. Sebab itu tuan-tuan, bila katakanlah suami kerja seorang pun ataupun suami isteri kerja ke, dia ada konsep harta sepencarian. Harta tu kita bak balik untuk keluarga dan kita saling melengkapi. Walaupun isteri tak keluar kerja betul pun, dia akan tolong jaga anak untuk menyenangkan kita cari kerja. Dan kalau isteri pergi kerja sama, lagilah jelas. Cuma mungkin sebab saya jumpa ada kes suami mati-mati pertahankan hak dia tak nak bayar nursery anak dia. Sebab dia kata tugas jaga anak adalah isteri. Ya. Buat apa saya kahwin kalau mak dia sendiri tak nak jaga? Ya. Tapi dah mak dia pergi kerja. Engkau juga yang pakat dulu suruh pergi kerja. Nak bayar duit kereta kancil tak cukup, contoh. Ya. Sebab bila dah ada anak seorang, kena beli kereta kancil. Dia mengikut daruriyat tu. Ya. Kalau motosikal, bawa anak, salah tu. Salah. Pasal langgar perintah kerajaan. Langgar perintah pemerintah. Masa berdua boleh naik motor, cukup daruriyat. Tapi dah ada anak seorang, kancil. Jangan Alphard terus. Ya. Baru dapat baby dah Alphard. Lepas tu tak cukup duit. Ya. Duk mengaku, duk merayu, miskin sana, miskin sini. Ini masalah kita salah faham. Ya. Jadi kalau daruriyat ni, perbelanjaan daruriyat ni, satu makan. Saya rujuk dekat Datuk Mufti. Ya. Terutama kita lah kat bandaraya ni, level-level bandaraya ni, level-level hidup dekat bandar lah. Dia kata makan 3 kali. Cukup 3 kali maknanya dah tak miskin. Ya. Suami bagi cukup 3 kali makan maknanya dia dah laksanakan tanggungjawab dia. Cuma selesa tak selesa, itu perkiraan kedua. Satu, makan pagi ringan. Ya. Makan pagi ringan. Makan tengah hari berat. Makan petang sederhana, tengah-tengah. Maknanya dah cukup. Tapi tak langsung, tak pernah merasa lagi nak makan KFC. Orang kata sedap, orang kata. Dah 10 tahun kahwin. Maknanya keselesaan tak sampai lagi lah. Tapi keperluan asas dah ada. Makan, tempat tinggal sama ada sewa ataupun beli sendiri, terpulang. Boleh, dua-dua dikira mampu. Kalau baru berkahwin, 1 bilik cukup. Sewa 1 bilik cukup. Kalau dah ada anak seorang, 2 bilik cukup.
Anak bawah 2 tahun tak mampu lagi nak tambah 1 bilik. Tak apa. Anak bawah 2 tahun dikira anak 1 bilik. Ya. Anak yang masih menyusu. Ya. Anak 2 tahun. Bila dah anak lebih 2 tahun, nak ajar dia tidur sendiri pun dah boleh. Ada 1 bilik untuk anak, 1 bilik untuk mak dengan ayah. Ada anak dua-dua, jantina, lelaki perempuan, mesti 3 bilik. So rumah sekarang atas kesedaran pengislaman, islamisasi di negara kita dah banyak dah perubahan. Reka bentuk rumah pun dah berubah. Rumah sewa, rumah murah dulu ada tau yang 2 bilik. So rumah murah ni kalau kita boleh kategorikan, dia cuma untuk pasangan baru kahwin je boleh beli rumah murah. Bila dah besar sikit, dah ramai anak, kena pindah. Rumah, kediaman, tempat tinggal, kemudian pendidikan fardu ain. Pendidikan fardu ain. Kita ambil lebih kurang pasal dekat Malaysia ni kita kata habis sekolah, ya. Ada je perbahasan kalau nak kata fardu ain, pergi tak ada duit, pergi ke surau saja pun cukup, tapi surau kita pun tak ada sistem yang betul, yang full sistem dia. So kita ambil sekolah lah, senang ikut pemerintah kita. Sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah wajib sampai SPM, ya. Pendidikan, masuk universiti tak ada duit, itu tambahan. Kemudian yang keempat, pakaian. Saya tanya Datuk Mufti, berapa pakaian yang daruriat? Datuk Mufti kata 2 pasang. Maknanya kita kaya belaka dah, ya. 2 pasang je, 2 pasang. Sepasang pakai, sepasang jemur. Sebab kalau sepasang dikira tak cukup, pasal tak boleh nak jemur. Jemur, nak keluar jemur pun tak boleh. Kalau dah basuh lah. Jadi kena ada 2 pasang. Dia orang lelaki mungkin tak banyak baju. Orang perempuan bila ada 20-200 pasang tu maknanya terlalu kaya dah tu, ya. Sebab yang patut suami bagi 2 pasang. Tapi bang, takkan nak pakai selai hari ni esok basuh, lusa pakai balik yang tu basuh balik. Boleh tak kalau nak ada macam selai untuk 1 hari, contoh 7 helai, 7 pasang. Jadi suami kata kalau macam tu kita kena kerja dua-dua lah. Mana kerja untuk cari keselesaan pada keluarga. Dan apa lagi makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesihatan. Duduk kat Malaysia paling teruk pun ada RM1 lah kot, sebab kita ada klinik RM1 kan. Ada lagi kot klinik tu, ya. Maknanya kalau anak sakit, duit RM1 ada dalam poket untuk bawa pergi klinik. Kalau tak mampu jaga kesihatan anak-anak ataupun isteri kita, itu maknanya suami yang dikategorikan tak mampu. So yang tu dah kira tiada kemampuan, dah boleh minta cerai lah tu. Dah boleh minta berpisah tu kalau suami macam tu. Tapi kalau suami tak nak beli baju raya, itu belum boleh. Kalau tidak, huru-hara kat mahkamah kita, ya. So isteri jangan banyak sangat ungkit jasa, jangan duk sebut sangatlah, jangan duk sebut sangat. Suami besarkan ataupun hargai suami. Kadang-kadang kita ni orang yalah orang perempuan lah, dia apatah lagi kalau dia lebih besar gaji dia ataupun dia lebih banyak portion untuk keluarga, dia akan mudah jadi benda ni. That's why bukan kita kata Islam tak benarkan kahwin, tapi Islam galakkan kita kahwin yang setaraf. Setaraf sekufu ni senang, pasal cara hidup sama. Dia tak minta yang bukan-bukan. Kalau isteri terlalu miskin, isteri anak yatim, tak ada mak ayah, tak ada harta, tak ada apa serba-serbi, memudahkan suami zalim. Boleh faham Suami bila dia ada kuasa terlalu sangat, kuasa mutlak dia, mak ayah dia pun tak ada nak mengadu kalau jadi apa-apa, ya. Daripada start kahwin 1 sen pun dia tak pernah ada. Suami ni mudah zalim, ya. Sikit-sikit gaduh, kau ingat sikit kau hidup sebab siapa? Dah sudah. Pasal bila dia terlalu kaya pun tak boleh juga, ya. Dan kalau isteri kaya, dia akan jadi kepada mannanah tadi, sifat mannanah. Dan yang ketiga, al-hannanah. Al-hannanah ni sifat dia curang.
Dia lebihkan lelaki lain. Bukan curang tu pergi hidup dengan lelaki lain, bukan. Dia kalau dalam bahasa moden kita ada ex dululah dan masih lagi sayang dekat ex dia. Contoh. Sebab orang perempuan dia tak boleh sayang lebih pada satu suami. Sebab memang hukum pun satu suami, dan fitrah dia pun dia cuma boleh hidup bersama dengan seorang, satu cinta, satu kasih sayang. Tapi kalau dia masih hanyut, dia masih terbawa-bawa dengan kasih dia kepada orang lain, ya, dia bahasa syok kat orang lain lah, syok kat suami orang, syok dekat bos, kat pejabat, contoh, ya. Sedangkan dia dah bersuami. Ini sebenarnya namanya sifat hananah. Sifat ni sifat yang perlu kita uruskan lah. Walaupun dia boleh jadi, terutamanya orang perempuan ni, bila fitrah benda ni datang, bila suami mula berkasar, bila suami mula tak membahagiakan dia, ya, balik rumah dia takut. Dan dia mula rasa tenang, rasa aman dengan bos dia, yang selalu jaga dia, selalu ajak pergi makan lunch sama-sama. Balik rumah, makanan 3 hari dah tak ada. Penampar je tiap-tiap hari, contoh. Dan dia mula berjumpa dengan orang-orang. Dan kadang-kadang bukan berjumpa pun, dia teringat, boyfriend lama dia tak macam ni. Kalau dalam kitab Muhimmah tu dia bagi contoh, kalau dia pernah bersuami, itu lagi. Orang perempuan yang pernah bersuami, kemudian ada suami yang lain, suami baru, dia akan mudah compare. Dia akan mudah. Sebab itu ada pengkaji yang buat, dia kata trend. Tapi kita tak nak doakan macam itulah. Dia kata trend. Orang perempuan kalau dia pernah bercerai, dia akan mudah bercerai untuk kali kedua dan kali ketiga. Dia ada kajian yang seolah-olahnya statistiknya ada macam tu. Tapi kalau boleh kita uruskan, cantiklah. Kita bila dah putus dengan suami dulu, kahwin suami baru, lupalah, habislah. Dan tak payah nak banding-banding, ya. Ini termasuk wanita yang tidak bersyukur dengan jodohnya, wanita yang kufur dengan nikmat perkahwinan pasangannya, dan termasuk kategori ini juga adalah wanita yang selalu sebut lelaki lain lebih baik. Dia sebut depan suami. Sebenarnya ini mengganggu hubungan, ya. Bang, bos baru dekat tempat ayang kerja tu, ya Allah, baiknya dia. Dia orang beli makanan kat kita orang. Lepas tu semalam kan dia beli hadiah. Itu dia dah start, ya. Sebab suami dia rasa tercabar bila ada orang lain yang ambil berat dekat isteri dia. Kalau ada orang lain, ada orang yang yang sekadar lebih handsome daripada dia, tak ada masalah. Sebab orang lelaki ni, dia ego dia bukan dekat kecantikan, ego dia dekat keromantikan tu, bertanggungjawab tu. Dia rasa isteri dia tak dapat apa yang dia nak, tapi benda tu tak ada kat dia, dan dia akan mula, alah, kita kat pejabat pun macam tu. Orang lelaki ni yang hidup tikam menikam orang. Orang perempuan dia tak tikam sama-sama dia, tapi kalau dia jatuh sama-sama. Kalau aku tak dapat pangkat tu, biar dia pun tak dapat juga. Itu orang perempuan. Dia panggil psikologi, panggil los. Dia sanggup los. Kalau kita, orang lelaki dia nak win. Orang lelaki dia nak win. Biar ada orang lain yang kalah. Itu yang, ya, sama dalam kerja kadang-kadang fitnah orang dan buat macam-macam. Itu orang lelaki lah tu, orang lelaki. Orang perempuan jarang. Orang perempuan dia tak akan buat sampai tindakan macam tu. Habis sangat, gitu je lah, habis. Kalau dia nak marah sangat, dia pergi tarik rambut. Orang tu pun tarik rambut dia, habis. Dia fitrah. Orang lelaki dia tak tarik rambut. Tiba-tiba, dah. Macam-macam benda jadi. Al-Hananah ni sifat suka syok dekat orang lain. Ataupun dia suka sebut, dia banding-bandingkan suami dia, orang lain lebih baik daripada suami dia. Wanita yang keempat namanya barakah. Wanita yang besar, banyak masanya bersolek dan berhias, tetapi untuk keluar rumah. Tak keramai macam tu. Kan bila nak keluar rumah bersolek.
Tapi isteri kita dia nak tidur pun bersolek. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nak tidur bersolek lebih cantik. Dia bukan bersolek lebih banyak. Solek banyak ni pun huduh juga. Ya. Bersolek lebih cantik. Nak tidur, bila nak tidur ni ada ni yang live ni ada orang perempuan dengar ni. Ya. Bila nak tidur tiap-tiap malam makeover. Pergi masuk salon dulu. Pasal apa? Nak balik tidur. Tak ke rasa perhabis duit macam tu. Sebab kita buat cantik-cantik pakai make-up bila nak pergi kenduri kahwin. Itu untuk orang tu. Ya, untuk orang. Ya. Nak pergi majlis-majlis pakai lawa-lawa. Tu saya bergurau. Saya kata sepatutnya meja solek duduk dekat garaj kereta kita. Bukan duduk dalam bilik, duduk kat garaj tu. Di balik kerja comok-comok kan, duduk mengadap solek-solek dulu. Biar jiran pelik tengok. Jiran kata, baru balik kerja nak pergi mana? Nak masuk rumah lah. Pelik juga tu. Nak masuk rumah, solek. Pasal untuk suami kita. Sepatutnya. Boleh buat, tapi orang kata gila lah sekejap. Ya. Untuk mengubah satu-satu benda ni bukan senang. Ya. Orang tak faham. New normal. New normal ni memanglah susah. Lepas 3-4 bulan dah okey dah. Wanita al-barakah. Ya. Dia ni termasuk juga yang suka dia suka meriah diri, duit banyak dihabiskan beli barang-barang perhiasan. Nama dia barang-barang tahsiniat, barang-barang yang tak diperlukan tetapi tujuannya untuk berkecantikan, untuk tujuannya bercantik-cantik lah. Dan dia suka dipuji-puji. Ini sifat orang perempuan sebenarnya, sifat fitrah. Orang perempuan kalau orang puji dia marah. Itu kena cek jantina. Sebab bila orang puji dia cantik, orang perempuan biasanya suka. Kita tak faham. Kita orang lelaki tak faham. Sebab kalau orang kata kita handsome, taklah rasa apa sangat. Ya. Oi, makin handsome sekarang. Macam nak rasa apa kan? Dia macam okeylah yang gitulah. Tapi orang perempuan ni, kalau orang tak cakap dia cantik, dia dah bersusah payah pakai lawa hari tu, dia akan rasa sedih. Dia nak orang kata. Dan orang kata apa pun dekat dia cantik, dia akan seronok. Walaupun kasut je. Daripada atas sampai bawah, semua tak cantik. Tengok tapak kasut je cantik. Cakap. Lawa nampak tapak kasut. Dia pun seronok dah. At least ada benda. Kalau nak menipu tak boleh lah. Tapi carilah benda yang betul. Dan ada sifat perempuan lain tak boleh lebih pada dia. Sebab tu tuan-tuan, dalam ilmu psikologi dalam organisasi dia panggil, kalau perempuan yang jadi ketua biasanya mudah ada masalah dengan perempuan, staf perempuan keliling. Sebab sifat fitrah dia nak dia lebih. Contoh. Dia pakai baju baru, dia pakai baju lawa, baju warna-warni. Tiba-tiba ada orang cakap dekat staf dia, lawa baju hari ni, dia dah lebih. Ya. Bila dah lebih dan dia ada kuasa, itu yang jadi mudah. Tapi kalau orang lelaki, kita dengar orang cakap dekat office boy kita, lawa lah baju kau. Apa rasa? Habis sangat kita pergi tanya, beli kat ni nak beli ke selai? Habis itu kira dah dengki tahap gaban dah tu. Dengki sangat dah tu. Tapi kita tak risau pun. Kita tak risau. Ada 4 orang lebih handsome pada kita dalam office pun tak ada masalah. Pakai dahsyat-dahsyat pergi kerja. Bukan setakat tak ada masalah, kita menyampah lagi ada. Sebab bukan fitrah kita. Tapi orang perempuan, kalau ada staff pakai renggi lebih sikit contoh, ya, dan ramai pula orang duk cakap pasal dia pakai lawa ke apa, itu masalah. Itu masalah. Lebih cantik, lebih berhias, lebih ni, termasuk dalam kategori ni lah. Sebab dia suka bersolek, dia suka berhias untuk orang tengok dia cantik. Dan ada juga maksud dia tak suka buat aktiviti kat rumah dengan suami dia ada. Dia suka buat seorang-seorang sebab ego, nama dia ego sendiri dia. Dia suka makan seorang-seorang. Kalau dia nak makan kat rumah pun dia asing, suami dia lain, makanan dia lain, ya. Dia rasa macam
dia seronok kalau dia lebih atas. Dia kalau tak atas pun dia seorang-seorang. Ya. Dia special. Almari baju kat rumah, asing tak? Kadang-kadang ni almari abang abang letak dalam ni je. Bukan almari dia bagi kat kita, hanger je. Gantung kat luar baju kita pasal dah penuh dah baju dia. Bila tanya kenapa lah baju abang semua kat luar, senang sikit abang nak ambil, ada je alasan dia. Kalau macam itulah, kalau macam tu kena tengok balik. Bilik dia nak tempat khas dia. Ni kawasan ni rak dia tak boleh nak berkongsi dengan kita. Ni ada sikit ketinggian dia, suka rasa special, al-barakah. Kemudian ini bukan al-barakah, barakah lain. Kita dapat isteri yang barakah, nasib baik. Tapi al-barakah ataupun wanita yang suka bersolek, suka dia lebih daripada orang, dan kadang-kadang taste dia pun tak nak sama dengan isteri, dengan suami, dengan suami dia. Ini ada dia punya, kalau dia macam dia masak, contoh dia orang Kedah, orang Kedah dia masak, tengah-tengah masak tu dia asing separuh. Ada saya jumpa ramai juga, dia asing dulu separuh, yang tu dia tambah gula sebab suami dia orang Kelantan. Masakan dia kena manis, itu lain. Itu untuk ra'i kan. Sebab dia orang Kedah, dia tambah cili banyak. So suami tak boleh makan, dia hormat kat suami dia, tu lain. Tapi kalau makanan pun dia masak lain-lain, suami makan makanan yang jenis lain, dia makan jenis taste lain, yang berbeza ataupun yang nampak dia lebih high class. Itu yang kita kata tu. Kalau kadang-kadang suami sedia makanan pun dia tak suka. Yang kelima haddaqah, wanita haddaqah. Dia kadang-kadang dia sebut hudaqah. Hudaqah tu sifat. Haddaqah ni dia punya, kita panggil apa, adjektif. Haddaqah tak boleh tengok apa yang berkenan depan mata terus nak. Ini pun jenis orang perempuan. Jangan marah sangat. Sebab tu dia sebut haddaqah. Kalau setakat ada sifat tu sikit-sikit, itu perempuan, tu biasa. Dia tengok tudung, dia kata bestnya kalau abang beli tudung tu. Itu biasa. Kalau dia tak pernah minta langsung, tudung dia ada 2 helai je, cukup ikut mufti. Ikut fatwa mufti kan, basuh selai pakai selai, basuh selai pakai selai. Itu malaikat. Tapi malaikat tak ada pula perempuan. Tapi kalau isteri kita dia nak benda-benda baru, nak tambah, itu biasa. Tapi kalau terlalu, haddaqah ni macam keterlaluan. Tengok, tak boleh tengok. Pantang tengok nak. Ramai je orang perempuan dia kata, saya bukan jenis suka membeli sangat. Tapi saya pandang kat suami dia kata, yelah. Ada lain. Maksud kefahaman masing-masing. Tak suka beli ni macam suami. Suami pergi pasar, pusing, habis balik. Tak ada apa nak beli, dia kata. Satu pasar, tak ada apa nak beli. Tu yang sampai rumah tak ada benda nak masak tu. Tapi kalau orang perempuan dia masuk, dia belum masuk lagi, dia dah nampak dah benda apa dia nak beli. Dan lepas dia keluar, mungkin patah balik, ada benda tertinggal. Itu biasa. Tapi jangan keterlaluan. Dia orang perempuan yang suka tengok barang-barang, kemudian dia menyatakan keinginan dia nak, kadang-kadang dia paksa, tu lebih teruk lah. Ada hadis Nabi kata orang perempuan yang minta suami beli barang-barang yang dia tahu suami tak mampu dan bukan jadi tanggungjawab asas suami, dia kata wanita ni adalah wanita yang dilaknat. Jangan sampai tahap tu. Boleh tanya saja tu boleh. Itu pun kadang-kadang tanya pun dalam ilmu psikologi, orang lelaki ni sifat suami, bila jadi suami, kita ada ego kita. Bila isteri nak apa-apa, kita tak mampu bagi, wah, itu satu kemaluan, satu kemaluan. Bahasa baru dia kesipuan, bahasa tu bahasa lama tu. Satu kesipuan nama dia. Kita rasa tercabar, kita rasa kita tak mampu, kita rasa kita direndahkan. So jaga-jaga. Orang perempuan jaga-jaga, jangan minta sangat. Apatah lagi kalau tahu suami tak mampu, jangan sebut pun. Jangan sebut pun. Bang, bila-bila abang ada duit kan? Tak payah. Start daripada bila-bila kan tu suami dah
dah stres. Ya. Sebab itu kadang-kadang ada suami bila isteri suka tu suka ni, dia pergi kerja sampai uh, overtime macam-macam, akhirnya keluarga pula tak terjaga. Ya. Isteri datang mengadu, dia kata suami lately tak jarang-jarang balik rumah, tak jaga, tak macam dulu. Dia kata suami dia kata, iyalah dah dia nak suruh saya beli katil kayu jati. Ya. Katil dah ada tapi nak kayu jati pula. Tak tahu apa sebab bila tengok itu nak, tengok ini nak, kasut, handbag, cuba kita perhati, memang sifat wanita. Dalam almari tu ada banyak handbag, ada banyak kasut contohnya. Tiba-tiba lalu dekat mana-mana cakap kat suami. Lawanya kasut tu bestnya kalau dapat. Suami dia akan sambung dengan kat rumah dah ada 7 pasang kasut. Itu yang kadang-kadang kita tak perasan. Benda ni walaupun nampak kecil tapi untuk jaga keharmonian hubungan kita. Yang keenam as-sadaqah. As-sadaqah dia kena sadaqah, dia baru nampak keterlaluan. Suka bebel, suka cakap banyak, ya. Suka sebut tu sebut ni, dan sama ada dia sedar atau tidak, kadang-kadang dia menyakitkan hati suami. Suami tak suka dengar benda-benda yang tak perlu. So ini sifat-sifat wanita yang disebut dalam kitab Muhimmah. Kemudian ada 4, saya buat ringkasan 4 ni, saya sebut je. 4 ni disebut oleh ulama lain, tapi dia kata termasuk juga dikutip daripada hadis-hadis, mafhum hadis-hadis. Sifat wanita nama dia mukhtali'ah. Perempuan, isteri, wanita sikit-sikit minta cerai, sikit-sikit minta cerai. Ya. Memang itu juga fitrah orang perempuan. Sebab itu tok guru kita kan dia kata sebab itulah dia tak bagi kuasa cerai dekat orang perempuan. Kalau tidak kena naikkan cerai, talak 3 tu jadi talak 100. Pasal banyak kali sangat. Lepas tu menyesal nak rujuk balik. Contohlah, ya. Tak beli kasut, kedekut. Kalau tak kahwin lagi bagus, cerai je lah. Contoh kan. Dah jatuh cerai. Contoh, bila kita pergi beli kasut tu, dah nak rujuk balik pula. Contohlah. Mudah sangat. Mudah minta cerai, mudah minta khuluk. Sebab tu nama mukhtali'ah. Khuluk. Daripada khuluk. Khuluk ni cerai daripada isteri. Kalau talak, cerai daripada suami. Tanpa sebab yang munasabah. Dan memang hadis pun marah orang perempuan yang minta cerai daripada suami tanpa sebab, dia adalah penghuni neraka. Rasulullah sebut. Tak payah sampai tahap tu lah, tak sampai tahap tu. Memang kita akan terasa, kita tak nafikan kalau suami kita berkasar, suami kita banyak kali ulang benda sama, kita rasa macam fed up orang perempuan. Dan tiba-tiba jumpa pula ada dekat pejabat, staf baru masuk, baik pula. Dia akan compare. Lepas tu dia mulalah, kalau macam ni, lepaskanlah saya. Tapi tak ada sebab apa-apa. Ramai saya jumpa banyak kes yang macam tu. Sebab saya kawan-kawan bagi tahu suami saya suka keluar makan dengan staf perempuan dekat office. Saya rasa macam dia dah tak sayang saya. Perlu ke saya minta cerai, Ustaz? Saya kata tak perlu. Dia keluar makan, bukannya keluar makan, ya. Kita pun ada dosa kita, dia pun mungkinlah keluar makan tu belum tahu lagi dosa apa. Makan tak dosa lagi. Kalau makan berdua-duaan, tu mungkin dah tak ada orang ketiga, tak ada orang nampak, tu namanya khalwat, ya. Makan tak salah, makan dah duduk kat office, takkan nak halau seorang-seorang makan. Contohlah kan, kalau dah makan kat office, kenalah makan sama-sama lah. Saya kata banyak perkara kena ambil kira. Ya. Orang lelaki, kalau isteri dia tahu isteri dia keluar dengan lelaki lain, dia tak terus perkataan cerai. Dia nak marah dulu. Ya, dia nak marah dulu. Pasal fitrah yang berbeza. Yang ke-8, mubariyah. Mubariyah ni wanita yang suka bangga-bangga diri, suka sombong-sombong, suka cakap riak. Mubariyah ni suka menunjuk-nunjuk. Dia suka menunjuk-nunjuk. Tu bahaya juga tu. Nak keluar rumah, pasal apa? Pakai baju lawa. Tu kena tanya balik. Orang perempuan lah. Sebagai suami kita pun tanya balik. Tanya baik-baik lah. Yang pakai lawa-lawa ni sebenarnya pasal apa yang? Nanti kalau orang tengok apa orang kata? Nampak? Itu jawapan biasa kadang-kadang tu. Jawapan biasa.
Kita nak pergi kat kenduri kot. Nanti orang tengok. Kata apa. Kadang-kadang dia suruh kita pun. Ya. Allah, pakailah elok sikit. Nanti orang kata apa pula. Untuk menunjuk-nunjuk. Ya. Betul kan? Betul kan? Fitrah memang fitrah. Jangan kata salah. Ya. Ayang ni rasanya perempuan jahat ni. Kalau macam ni rasa. Jangan cakap macam tu. Sebab itu fitrah. Cuma jangan melampau-lampau. Ahirah ni wanita fasik yang degil. Susah nak nasihat. Kita nasihat dia melawan. Ya. Kita nasihat dia lari, dia buat tak layan. Ini namanya sifat wanita yang degil. Ya. Ada satu tadi saya lupa nak bagi contoh dia yang suka cakap ungkit-ungkit tu termasuk juga dia sebut termasuk juga yang benda kecil dia besarkan. Tuan-tuan, puan-puan kat rumah pun orang perempuan ni, fitrah orang perempuan ni kadang-kadang benda kecil kita exaggerate. Ya. Benda kecil je. Ya. Sakit sikit je orang menangis contoh. Itu termasuk. Dia membesarkan benda kecil supaya menyusahkan suami dia. Ya. Beg rosak sikit je contoh. Ataupun baju koyak sikit je. Dia punya mengamuk pasal tak beli. Itu benda-benda yang contoh-contoh yang kita perlu jaga fitrah kita supaya jangan sampai ke tahap yang melampau. Dan yang terakhir, perempuan nasyis ataupun perempuan yang nusyus. Ya, perempuan yang suka bantah, suka lawan cakap suami. Yang tadi degil. Degil kita cakap dia tak dengar. Ataupun kita cakap dia ikut. Ahirah ni ajak balik kampung. Raya itu tak balik kampung, so raya haji ni balik kampung abang lah. Ya. Sebab tahun depan lah pula kita balik kampung ayang. Ya. Allah, raya itu kan giliran ayang. Kena gantilah. Contoh. Ya. Kita kata bukan sebab abang nak berkorban dekat kampung. Ya. Jomlah ikut. Yolah. Dia naik kereta balik raya haji tu dia naik. Tapi mulut muncul. Itu termasuk ahirah. Melawan nama dia. Dia ikut. Dia bukan nusyus. Nusyus engkar. Nusyus lain. Ya. So, jom kita sama-sama jaga. Apa peranan suami untuk memastikan isteri jangan sampai kepada tahap ni. Satu, kita kena ajar. Itu tugas kita. Kena didik. Yang kedua, kena pastikan dia bahagia bersama kita. Baru dia tak buat benda-benda ni. Dan kalau kita tegur pun lebih mudah sampai. Ya. Kalau kita duduk sakitkan hati dia, kadang-kadang ya macam-macam kita sebut sebelum ni lah. Kita bagi khutbah dekat dia kan kat rumah. Nampak macam bagus. Yang duduk depan jap yang hari ni abang nak beri teguran, beri pesanan tentang 10 sifat wanita yang sangat-sangat bahaya kepada wanita. Nombor 1, jangan jadi hananah contohnya kan. Ya. Dia pun tak seronok dengar. Dia pun sakit hati dengar kita. Lepas tu kita marah. Ya. Orang ajar. Ini Imam Ghazali ajar. Bukan abang ajar. Ya. Tak jadi. Dia kena bawa pergi beli tudung. Baru dia tak minta tudung. Macam tu. Beli satu dia tak minta 10. Kalau kita, macam juga kita ambil berat dia. Kalau kita tanya apa yang dia buat contoh. Tanya saja. Dah cukup. Dia dah rasa seronok. Itu kadang-kadang cara nak tackle lah. Menyebabkan hubungan kita terjaga. Dia bermula dengan kita sebab hari ni orang lelaki saja kita cakap orang lelaki lah bermula dengan kita. Kalau orang perempuan kita cakap jom kita ubah benda ni. Sebab kalau cakap kat suami jom kita ubah benda ni tak boleh. Ya. Suami nak ubah isteri jangan jadi ananah contohnya. Tak boleh. Pasal isteri kita tak boleh nak ubah. Kita ubah kita. Ya. Hashtag kita jaga kita. Kita jaga kita ubah kita. Mudah-mudahan ada manfaat sikit sebanyak. Minta ampun, minta maaf. Ni kadang-kadang takut orang salah faham bila dia dengar. Ada juga dulu surau kita buat kuliah bulanan. Lepas tu bila dah tukar kitab tu, saya pakailah kitab Muhimmah. Dia kata nak kitab bab orang kahwin. Saya pun startlah baca Muhimmah. Kitab Muhimmah tu dia memang banyak sikit lah pesanan kepada orang perempuan pada isteri. Masuk minggu ketiga, saya dapat mesej minta tukar kitab lain. Pasal Jawatankuasa Muslimat kata macam asyik kena diorang saja. Sebenarnya bukanlah niat macam tu kitab tu. Kebetulan bila baca kitab ni kita kena baca habislah. Kalau nak baca kita suka saja tak jadi. So mudah-mudahan kita sama-sama faham
Ya, untuk sebenarnya bukan untuk komen siapa-siapa, bukan untuk salahkan siapa-siapa, tapi kita nak hidup untuk betulkan diri kita. Ya, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.